Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada tengah hari ini sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hingga ke saat ini Allah masih panjangkan umur kita. Dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memilih kita di kalangan hamba-hambanya. Allah gerakkan hati kita, Allah luangkan masa kita, bahkan Allah ringankan kaki-kaki kita semua. Alhamdulillah, pada tengah hari ini di saat berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu zuhur, alhamdulillah kita telah pun berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk kita melaksanakan perintah Allah. Dan sebelum daripada kita menunaikan solat zuhur pada tengah hari ini, insya-Allah sama-sama kita berada di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam majlis ilmu. Moga insya-Allah segala apa yang kita lakukan ini, segala apa yang kita buat insya-Allah kesemuanya akan diterima oleh Allah. Allah permudahkan segala urusan kita insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Dan pada hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita telah berada di penghujung tahun Hijriah. Hari ini hari yang ke-26 daripada bulan Zulhijjah 1435 Hijrah. Bermakna tuan-tuan 3 hari lagi insya-Allah, jika sekiranya Allah panjangkan umur kita. Kalau Allah panjangkan umur, insya-Allah kita akan bertemu dengan tahun baru Hijriah. Kita akan menyambut ketibaan awal Muharram. Bulan Muharram adalah merupakan bulan yang pertama dalam takwim Hijriah. Bulan Zulhijjah ini adalah merupakan bulan yang terakhir, bulan yang ke-12. Dan kedua-dua bulan ini adalah merupakan bulan-bulan haram yang dimuliakan dalam syariat Islam. Kalau Allah panjangkan umur kita, insya-Allah kita akan bertemu dengan tahun baru Hijriah. Yang di sana insya-Allah kita akan sama-sama memperingati sirah. Bahkan peristiwa penting yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hijratul Rasul. Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya disambut dan kita akan mengimbas sejarah ini kerana takwim Islam itu sendiri disandarkan kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut dengan takwim Hijriah yang diasaskan oleh Sayyidina Umar di zaman dia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita dan kita berazam insya-Allah jika kita dipanjangkan umur oleh Allah, kita akan terus mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk kita memperbanyakkan bekalan-bekalan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Kita nak menjadi manusia yang terbaik. Kita nak menjadi hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan diredai oleh Allah. Manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik ini tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda. Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, dan sebaik-baik manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia, iaitulah siapa tuan-tuan? Sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mereka yang panjang umurnya. Allah panjangkan umur dia.
Tinggal sampai ada di antara mereka yang Allah panjangkan umur, sampai dah pencin, masih lagi sihat, masih lagi cergas, sampai umur 80 tahun, sampai umur 90 tahun, ada yang hidup sampai 100 tahun lebih. Sebaik-baik manusia mereka yang Allah panjangkan umur dia, wa hasuna amalu, dan baik amalan dia. Baik amalan dia. Ini sebaik-baik manusia. Dalam keadaan Allah panjangkan umur dia, maka dia mengambil kesempatan itu untuk dia melakukan amal ibadah. Baik amalan dia. Dia senantiasa melaksanakan perintah Allah, dia senantiasa mendirikan solat, dia senantiasa menghidupkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia senantiasa mengimarahkan rumah Allah, beriktikaf dalam rumah Allah, membaca kitab Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah dalam bulan Ramadan, ditambah dengan puasa-puasa sunat. Dia senantiasa mengeluarkan zakat, bersedekah. Orang yang baik, manusia yang baik ialah manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah kita berazam untuk kita menjadi manusia yang terbaik. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, dengan kehidupan itu kita akan terus memperbanyakkan amal-amal soleh kita insya-Allah. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan Nabi sebut seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, kata Nabi, syarrun nas, sejahat-jahat manusia, man tala umruhu wa sa'a amalu. Mereka yang Allah panjangkan umur dia. Dia sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, Allah panjangkan umur dia. Dia hidup lama. Sama sebagaimana si fulan tadi, Allah panjangkan umur dia hingga mungkin 100 tahun lebih, dia masih hidup. Mata dia masih boleh melihat dengan jelas, telinga dia masih boleh mendengar, kaki dia masih boleh berjalan. Tapi dalam tempoh Allah panjangkan umur dia, dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dia lupa dia sebagai hamba Allah. Dia lupa bahawa dia wajib, dia mesti melaksanakan ibadah kepada Allah, menunaikan tanggungjawab dia. Maka Nabi sebut seburuk-buruk manusia, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Mereka yang Allah panjangkan umur tetapi jahat amalan dia, buruk amalan dia. Dia tidak menjadi hamba Allah yang soleh, bahkan di atas muka bumi Allah dia berani melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Dia berani melakukan maksiat kepada Allah. Dalam tempoh dia hidup lama, tuan-tuan, dia tak kenal masjid, dia tak kenal rumah Allah. Dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia untuk dia menunaikan solat sebagai hamba Allah. Dia tidak melakukan amalan-amalan yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berani melakukan maksiat kepada Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata ini adalah seburuk-buruk manusia yang di hari akhirat kelak, tuan-tuan, maka dia akan dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mana dia dihidupkan di pada mahsyar, yang kaki dia tidak boleh melangkah melainkan pada mahsyar, ketika mana dia disoal dengan empat perkara ini pun, tuan-tuan, dia akan tersangkut, bahkan dia tidak boleh menjawab, bahkan, tuan-tuan, dia akan diheret oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tidak mengambil kesempatan, dia tidak mengambil peluang dengan Allah panjangkan umur dia untuk dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana orang yang sebaik-baik manusia, dia ingat, dia tahu kewajipan dia. Maka dia menjadikan dunia ini sebagai jambatan untuk dia sampai ke akhirat. Dia menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk dia bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia itu, kata Nabi, adalah tempat untuk kamu bercocok tanam. Untuk kamu bercocok tanam untuk akhirat. Kamu mesti persiapkan, memperbanyakkan bekalan-bekalan. Maka sebaik-baik bekalan, tuan-tuan, apa yang kita nak cucuk, apa yang kita nak tanam, ialah dengan kita melakukan amal soleh. Dan sebaik-baik bekalan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitulah at-taqwa. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah oleh sekalian kamu, kata Allah. Persiapkan bekalan, perbanyakkan amalan, dan sebaik-baik zat, yakni sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak melihat ketakwaan kita. Dengan makna kesediaan kita untuk melaksanakan segala titah perintah Allah dengan penuh keimanan kita kepada Allah, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran. Allah nak melihat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersediakah kita untuk melaksanakan perintah Allah, walaupun kadang-kadang perintah itu, tuan-tuan, kita rasa berat. Walaupun kadang-kadang perintah itu nak fikir dengan akal kita tak logik, tapi bila Allah perintah, kita bersedia.
Kenapa kita melaksanakan perintah Allah? Dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran. Maka Allah Ta'ala nak melihat takwa kita. Sebab itu disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sangat hebat orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat istimewa, kata Imam Al-Ghazali, orang yang bertakwa pada Allah. Di antara kelebihan, di antara keistimewaan orang yang bertakwa pada Allah, yang pertama, Imam Ghazali sebut, orang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Ketika mana dia hidup di atas dunia ni, orang yang bertakwa kepada Allah, insya-Allah dia senantiasa mendapat petunjuk, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah menegaskan innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah akan bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Allah bimbing mereka. Allah beri petunjuk kepada mereka. Ini keistimewaan yang pertama yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, keistimewaan orang yang bertakwa kepada Allah, iaitulah apabila dia melakukan amal ibadah kepada Allah. Bila dia melakukan amalan, dia solat umpamanya, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, dia menunaikan haji dan seumpamanya, maka kalau amalan dia, amal ibadah yang dia lakukan itu ada kecacatan, ada kekurangan. Biasalah tuan-tuan, lebih lagi kita orang awam, dalam amalan, dalam ibadah yang kita buat, pasti ada kekurangannya, pasti ada kecacatan, ada kelemahannya. Sembahyang kita kadang-kadang tidak sempurna. Walaupun kita mendatangkan ke semua rukun-rukun, syarat, sah sembahyang dan seumpamanya, tapi kadang-kadang kan kita mengabaikan khusyuk yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung, berbahagialah orang yang beriman yang ketika mana mereka solat, khusyuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang jasad kita sahaja berada di surau, jasad kita sahaja berada dalam rumah Allah, tetapi tuan-tuan, minda fikiran kita berada di luar, jauh daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada kekurangan dalam ibadah kita kepada Allah. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jaminan amalan dia, ibadah dia. Kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan, maka Allah akan perelokkan, Allah akan sempurnakan. Dengan Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, berkatalah akan perkara yang benar. Orang yang bertakwa pada Allah, Allah beri jaminan yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perelokkan, Allah akan sempurnakan amalan-amalan kamu. Bahkan Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa, Allah akan beri keampunan dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ini yang kedua. Yang ketiga disebut oleh Imam Al-Ghazali, keistimewaan orang yang bertakwa, iaitulah kesemua amal ibadah yang mereka lakukan akan diterima oleh Allah. Dan Allah tidak akan menerima amal ibadah, amalan-amalan orang yang tidak bertakwa. Syarat penerimaan ibadah mesti dia bertakwa kepada Allah. Apa yang kita buat? Sembahyang kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah terima sembahyang kita, Allah terima puasa kita, Allah terima zakat kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima amal ma'ruf nahi mungkar yang kita usahakan, yang kita lakukan. Bahkan ketika mana baru-baru ni tuan-tuan kita menunaikan Aidil Adha, kita melaksanakan ibadah korban, maka korban yang diterima oleh Allah daripada hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Yang tidak bertakwa sia-sia tuan-tuan. Mungkin habis duit begitu saja. Mungkin sekadar dia boleh makan daging korban yang dia buat. Tapi Allah sebut lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban yang kamu lakukan. Tak akan sampai kepada Allah darah daripada sembelihan korban kamu. Ini tak sampai kepada Allah. Daging korban ni tuan-tuan kita yang dapat. Cuma orang kadang-kadang dapat daging korban ni tuan-tuan 2-3 kilo. Surau ni bagi setengah kilo, masjid Korea dia bagi juga. Kawan ni bagi, jiran sebelah bagi. Kumpul-kumpul tuan-tuan 3 kilo duduk dalam peti air. 3 bulan makan tak habis lagi. Tapi keras dah daging korban. Nak ambil punya susah. Isteri minta, abang tolong keluarkan daging korban. Dia pun punya puluh nak keluarkan daging tuan-tuan. Jatuh, timpa atas kaki tuan-tuan. Bengkak ibu kaki. Berjalan pun tuan-tuan. Sakit. Sebab apa? Kenapa ni? Kenapa kaki bengkak? Pergi ke surau, pergi ke masjid. Daging korban jatuh. Tuan-tuan. Kita je dapat. Tapi tak sampai pada Allah daging, darah tak sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kata Allah ialah takwa kamu pada Allah. Kalau kamu melaksanakan ibadah tersebut semata-mata kerana melaksanakan perintah Allah, walaupun perintah itu bukan wajib, hanya sunat muakkad, tapi kamu bersedia mengeluarkan sebahagian daripada rezeki yang Allah beri untuk kamu melaksanakan ibadah korban, membantu saudara mara kamu yang susah di kalangan umat Islam, maka kamu bertakwa pada Allah. Kesediaan kamu melaksanakan perintah Allah, Allah terima.
Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dengan sebab itu tuan-tuan, pada penghujung tahun 1435 Hijrah ni, hari ni kita berada di hari yang ke-26 daripada bulan Zulhijjah. 3 hari kita nak sambut awal Muharram, nak sambut tahun baru. Marilah tuan-tuan, kita berazam sekiranya Allah panjangkan umur kita. Kita nak insya-Allah kita menjadi manusia yang terbaik sebagaimana hadis yang saya baca tadi, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia kata Nabi, orang yang panjang umur dia. Memang kita nak Allah panjangkan umur kita. Tapi biarlah kita hidup dalam keadaan kita melakukan amal-amal yang soleh, kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna amalu, dan orang yang perelokkan amal-amal dia insya-Allah. Maka kita harap kita menjadi benar-benar kita menjadi manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini oleh kerana kita berada di penghujung tahun dan kita nak sambut awal Muharram, saya nak ambil satu daripada peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ambil sebuah hadis tu. Hadis ini tuan-tuan adalah merupakan ucapan sulung, ucapan pertama Nabi ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Madinah. Dalam peristiwa hijratul Rasul, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Kita semua sedia maklum, Nabi menyampaikan dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. 13 tahun itulah tuan-tuan, Islam disekat, dakwah Islam dihalang. Nabi tak berjaya nak menegakkan agama Allah, mendirikan negara Islam. Nabi tak berjaya nak mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak berjaya meruntuhkan sistem jahiliah yang digunakan pakai daripada semenjak yang digunakan pakai turun temurun. Sistem jahiliah. Nabi tak berjaya nak mengubah masyarakat. Sebab pemimpin Quraisy walaupun mereka melihat setiap hari batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada di antara mereka yang kenal Nabi semenjak daripada Nabi dilahirkan, daripada Nabi bayi meningkat kepada kanak-kanak, remaja, dewasa, mereka kenal dan mereka tahu bagaimana perangai, bagaimana akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang memberi gelaran pada Nabi Al-Amin, orang yang amanah, orang yang senantiasa bercakap benar. Tuan-tuan, walaupun mereka melihat batang tubuh Nabi, walaupun mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apabila mereka tidak diberi hidayah oleh Allah ketika mana Nabi menyampaikan seruan Islam, mengajak mereka supaya mereka beriman dengan Allah, supaya mereka mentauhidkan Allah, jangan sekali-kali mereka syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan penyembahan berhala-berhala. Di saat itu tuan-tuan kita melihat bagaimana pemimpin Quraisy mengambil pendirian menentang dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar menentang, bahkan mereka menghalang, buat macam-macam usaha jahat mereka. Termasuk bapa saudara Nabi Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Al-Quran Allah abadikan satu surah dengan disebut secara jelas Abu Lahab, pak saudara Nabi, yang dilaknat oleh Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ini tuan-tuan, surah ini dia memainkan peranan. Pak saudara Nabi ni benci daripada Nabi, menghalang dakwah Nabi. Bukan sekadar pak saudara dia, bahkan isteri Abu Lahab, mak saudara Nabi juga tuan-tuan, menggunakan apa yang dia ada untuk menyekat Islam. Dia sanggup berbelanja, dia sanggup keluarkan apa yang dia miliki, harta benda dia untuk sekat dakwah Islam. Rantai dia diinfak semata-mata bukan pada jalan Allah, tapi untuk menyekat manusia mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut bukan sekadar pak saudara Nabi Abu Lahab dilaknat oleh Allah, tapi Allah kata, Allah menyebut, Allah berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan termasuklah isterinya, yakni isteri Abu Lahab. Hammalatal hatab menjadi penanggung, pembawa kayu-kayu api neraka Allah. Atas dunia ni dia sanggup ambil kayu, dia sanggup bawa, dia letak di jalan yang dilalui oleh Nabi untuk sekat dakwah Islam, nak menghina, nak menyakiti Nabi kita Muhammad SAW, buat macam-macam, ambil duri letak di jalan, nak bagi Nabi pijak, nak menyakiti Nabi. Maka Allah kata, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan isteri Abu Lahab di hari akhirat kelak dia akan menjadi penanggung, pembawa kayu-kayu api neraka Allah, fi jidha hablum min masad, bahkan di lehernya akan dipakaikan rantai daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wang dia, duit dia gunakan bukan pada jalan Allah, tapi untuk menyekat dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik tuan-tuan, apabila dakwah Nabi dihalang, disekat, Nabi tak berjaya untuk mendaulatkan syariat Allah SWT di bumi Mekah, pun begitu tuan-tuan, Nabi tidak pernah rasa kecewa. Pun begitu tuan-tuan, Nabi tak pernah rasa duka cita, berputus asa. Tapi Nabi tetap sabar, walaupun sampai ke peringkat jasad dia disakiti, dianiai. Sehingga tuan-tuan membuahkan hasil
dengan berkat kesungguhan, kegigihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada tahun ke-12 kenabian di musim haji. Di sana ada beberapa orang di kalangan orang Arab Yathrib, orang Arab Madinah yang bertemu dengan Nabi di Aqabah. Mereka menerima Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka berbaiat dengan Nabi. Baliknya 12 orang ini tuan-tuan, dengan Nabi hantar seorang sahabat dia, Mus'ab bin Umair, sebagai duta Islam yang pertama ke bumi Madinah untuk menyampaikan Islam. Bahkan bagaimana Mus'ab ini tuan-tuan melaksanakan tanggungjawab dia, memainkan peranan untuk menyampaikan Islam ini, sehingga dia berjaya mengislamkan majoriti orang-orang yang tinggal di bumi Madinah. Sehingga disebut dalam kitab tarikh Islam tuan-tuan, tidak ada rumah di bumi Madinah melainkan di sana ada cahaya Islam di dalamnya. Kalau bapa itu tidak masuk Islam, anaknya telah beriman. Anaknya telah beriman, isterinya beriman. Setiap rumah di bumi Madinah. Sehingga akhirnya setahun kemudian tuan-tuan, bila tiba musim haji, maka penduduk orang Islam, orang Ansar ini, akhirnya mereka mengambil kesempatan mungkin haji, keluar pergi ke Mekah, bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah mereka seramai 76 orang. Berjumpa pula di Aqabah, tempat kita melontar, tempat para hujaj, haji melontar. Jadi sana tuan-tuan mereka berjumpa dengan Nabi, bahkan Nabi duduk dengan mereka, dan Rasulullah berbaiat dengan Ansar ini. Berbaiat dengan mengambil janji setia, sumpah yang orang-orang Madinah ini bersedia untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sekiranya Nabi berhijrah ke tempat mereka. Disebut Jabir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alama nubayyuka ya Rasulullah?" Di atas apa kami nak berbaiat dengan kamu? Ini istilah baiat yang disebut. Kami nak berjanji setia dengan kamu atas dasar apa? Atas dasar apa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Bai'uni ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasali." Berbaiatlah dengan aku bahawa kamu akan mendengar, bahkan kamu akan taat apa sahaja arahan aku, perintah aku, dalam keadaan kamu aktif ke, kamu tak aktif ke, kamu masih bergiat ke tidak, tapi kamu mesti dengar dan kamu mesti taat. Bai'uni ala nafaqati fil usri wal yusri. Berbaiatlah dengan aku, kata Nabi, bahawa kamu akan menginfakkan harta benda kamu, sama ada dalam keadaan kamu senang ataupun dalam keadaan kamu susah. Senang, kamu infak sebagaimana kamu orang senang. Susah, kamu bagi sekurang mana kamu mampu. Berbaiat dengan aku, kata Nabi. Yang penting Nabi sebut, bai'uni ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum. Berbaiatlah dengan aku bahawa kamu akan tolong aku, kamu akan jaga aku, kamu akan pertahankan Islam kalau sekiranya aku berhijrah ke tempat kamu. Maka bila para sahabat Ansar berbaiat, bersedia untuk berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu kita menyaksikan tuan-tuan, selepas berakhirnya musim haji tahun yang ke-13 kenabian, para hujaj semua pekat balik ke tempat masing-masing. Macam sekarang inilah tuan-tuan. Dah habis, selesai dah haji, kan, ramai balik dah. Jiran-jiran kita yang pergi buat haji tahun ni pun dah balik dah, sampai di rumah dah. Maka tahun yang ke-13 selesai musim haji, semua pekat balik. Walaupun haji yang mereka buat tuan-tuan tidak menepati dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, tidak menepati dengan syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail AS. Ibrahim membina Kaabah supaya manusia menyembah Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah di rumah Allah, di Baitullahil Haram. Tiba-tiba tuan-tuan, apabila manusia menyeleweng setelah daripada wafatnya Ibrahim dan juga Ismail, Arab sesat sampai ke peringkat Kaabah yang dibina oleh Ibrahim dengan tujuan manusia mentauhidkan Allah, sembah Allah, tiba-tiba mereka syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerjakan haji, mereka tawaf di sekeliling Kaabah tuan-tuan, bukan mereka menyebut nama Allah, membesarkan Allah, bahkan mereka syirik dengan Allah. Mereka memuja, mereka mengagung-agungkan, mereka menyebut nama Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang mereka letak di sekeliling Kaabah. Bahkan ada yang mereka gantung di kelambu Kaabah. Bahkan ada berhala yang mereka letak dalam Kaabah. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Ketika mana mereka melaksanakan ibadah korban, kononnya korban mereka mengikut korban Nabi Allah Ibrahim AS. Tetapi apabila manusia berada dalam kesesatan Arab Jahilah ni tuan-tuan, korban mereka bukan dengan tujuan mentauhidkan Allah. Darah yang mengalir bukan kerana melaksanakan perintah Allah. Tapi ketika mana mereka melaksanakan korban, menyembelih binatang ternakan mereka untuk korban tuan-tuan, mereka tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut Bismillah, tetapi mereka menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Bismillata, Bismil Uzza, Bismil Manata, dengan nama Tuhan Allata, Tuhan Al-Uzza, Tuhan Al-Manata. Ini jelas bercanggah. Yang penting tuan-tuan, selepas selesai musim haji semua balik, masuknya bulan Muharram,
Para pemimpin Quraisy melihat dakwah Nabi ni makin diterima tuan-tuan. Masuknya bulan Safar, bulan yang kedua dalam takwim Islam, takwim Hijrah ni tuan-tuan, bulan Safar, lepas Muharram Safar. Maka di penghujung bulan Safar itulah bagaimana pemimpin Quraisy telah mengadakan mesyuarat tertutup mereka tuan-tuan di Darun Nadwah, dan mereka berbincang, bahkan mereka mengambil keputusan, buat satu keputusan untuk mereka membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memadamkan cahaya agama Allah. Nak sekat Islam, nak halang Islam supaya manusia tidak beriman dengan Allah. Tak cukup dengan kita penjarakan Muhammad, tak cukup dengan kita buang Muhammad jauh-jauh. Kalau kita buang pun tidak akan memberi makna. Orang di sana pula terima. Bahaya kata dengan mereka. Muhammad akan bina kekuatan dia di sana, dia akan serang kita. Dia boleh mengalahkan kita. Nak memenjarakan Muhammad pun tak boleh. Muhammad ada para sahabat yang setia, yang sanggup mati. Maka kalau mereka tahu kita penjarakan Muhammad, para sahabat dia akan cuba untuk membebaskan Muhammad, melepaskan Muhammad. Sanggup. Maka jalan lain tidak ada, kita kena bunuh. Kata dengan ini pandangan Abu Jahal. Kita kena bunuh Muhammad. Bagaimana nak bunuh Muhammad? Seorang tak boleh. Tak boleh seorang pergi bunuh Muhammad, sebab keluarga dia akan bangkit tuntut bela. Maka nak pastikan supaya keluarga dia tidak mampu untuk membalas dendam, setiap kabilah mesti kita ambil seorang anak muda, seorang pemuda, kita berikan pedang, kita berikan senjata, dan mereka lah yang akan bertanggungjawab untuk membunuh Muhammad. Dan apabila Muhammad dibunuh, adik-beradik dia, kaum kerabat dia di kalangan Bani Hashim, di kalangan Bani Muttalib tak mampu nak balas dendam. Sebab apa? Kalau nak balas dendam, dia mesti memerangi semua kabilah-kabilah yang mereka telah berpakat untuk membunuh Muhammad. Maka mereka tak boleh nak tuntut bela. Maka akhirnya tuan-tuan, apa yang mereka bincangkan itu walaupun tidak disiarkan, media pun tak ada tuan-tuan, utusan tak ada, wartawan-wartawan semua tak ada, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka Allah perintahkan Jibril turun sampai pada Nabi bahawa sekarang hari ini Allah izinkan kamu untuk berhijrah wahai Muhammad. Malaikat Jibril turun waktu tengah hari. Mereka bermesyuarat di waktu pagi. Di waktu pagi pemimpin Quraisy bermesyuarat, ada keputusan dah. Dan keputusan itu, resolusi itu akan dilaksanakan, disempurnakan pada sebelah malamnya, nak kepung rumah Nabi tengah hari. Jibril turun beritahu pada Nabi, wahai Muhammad, Allah telah izinkan pada kamu untuk berhijrah. Maka hijrah Nabi ke Madinah bukan kerana Nabi kecewa, bukan kerana Nabi nak melarikan diri setelah dakwah dia gagal, tidak, tapi hijrah ke Madinah kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tuan-tuan saya nak sebut, saya nak ambil ucapan suluh Nabi ketika mana Nabi sampai di Madinah. Ucapan suluh Nabi. Yang lain tu tuan-tuan insya-Allah mungkin bila kita buat majlis memperingati pada Hijratul Rasul ataupun sambutan mak hijrah, kharam dan seumpamanya, mungkin akan dikupas oleh penceramah lain. Pada hari ini tuan-tuan dengan masa yang ada, nak ambil nasihat dan apa yang telah disarankan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada penduduk Madinah. Ucapan awal, ucapan suluh Nabi. Bila Nabi sampai di Madinah, disebut kebanyakan kitab tarikh Islam, Nabi sampai di bumi Madinah, Nabi pijak kaki di bumi Madinah tuan-tuan pada 12 Rabiul Awal tahun yang pertama hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tempoh masa yang diambil oleh Nabi daripada Mekah nak sampai ke Madinah tuan-tuan 14 hari. Dengan memikir Nabi terpaksa bersembunyi dalam gua Sur 3 hari 3 malam. Berhenti seketika pula di Quba, sempat membina Masjidul Quba, 4 hari Nabi berada di Quba. Yang penting tuan-tuan, daripada Nabi melangkah kaki dia meninggalkan rumah baginda pada malam, rumah itu dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, sehinggalah Nabi sampai ke Madinah 2 minggu masa ini ambil. Cuba bayangkan tuan-tuan, penat lelah Nabi, bukan naik bas macam kita hari ini daripada Madinah nak ke Mekah tuan-tuan, kan, transport jalan raya dengan hawa dingin sejuk tuan-tuan, tapi Nabi naik unta di tengah-tengah panas terik padang pasir tuan-tuan, matahari kan, terik panas matahari di tengah-tengah padang pasir, gurun tuan-tuan, menempuh cabaran dan ujian untuk menyelamatkan Islam, untuk menegakkan agama Allah. Maka tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai di bumi Madinah, sampai tuan-tuan, orang-orang Madinah ni ramai, kesemuanya menunggu, tak sabar-sabar mereka nak menyambut, nak melihat Nabi SAW. Sebab ada di kalangan para sahabat Ansar yang mereka tak pernah lihat wajah Nabi. Mereka tak pernah melihat batang tubuh Nabi SAW. Walaupun mereka tak pernah lihat batang tubuh Nabi, tapi mereka beriman, mereka yakin dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka beriman di tangan Mus'ab bin Umair, duta yang pertama yang dihantar oleh Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Maka tuan-tuan, kerinduan mereka untuk menatap wajah mulia Nabi. Bila Nabi sampai tuan-tuan, orang-orang Madinah sambut dengan penuh kegembiraan.
bersukaria tuan, seronok. Wajah-wajah yang ceria, nampak munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak batang tubuh Nabi makin menghampiri mereka dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bila Nabi sampai tuan-tuan, ucapan awal Nabi, yang ucapan awal ini ataupun sabda Nabi ini tuan-tuan diriwayatkan oleh seorang yang beragama Yahudi, berbangsa Yahudi, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berada di dalam majlis tersebut. Dia ni di kalangan min ahbaril Yahud, di kalangan pendeta Yahudi. Dia membaca kitab Taurat, dia tahu segala isi kandungan Taurat, dia tahu sifat-sifat Rasul yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah, yang disebut oleh Allah dalam kitab mereka. Maka bila dia tahu Muhammad yang didakwa kononnya sebagai Rasul yang terakhir itu akan datang ke bumi Madinah, maka dia mengambil peluang untuk dia melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk dia melihat wajah Nabi. Maka Ka'ab bin Malik dia melihat. Bila Nabi sampai tuan-tuan disambut oleh golongan Ansar daripada kabilah Aus dan Khazraj. Disambut dengan penuh kegembiraan. Maka Ka'ab bin Malik tuan-tuan bila dia melihat spontan dia sebut, bila dia nampak wajah Nabi, dia tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata laisa biwajhin kadzab. Muhammad ini muka yang dia nampak, muka yang dia tatap itu bukan wajah pembohong. Laisa biwajhin kadzab, bukan wajah penipu. Ini bukan pengkhianat. Ini bukan orang bukan pengkhianat. Ini bukan muka penipu. Ini bukan muka pembohong. Dia melihat tanda-tanda kenabian memang jelas ada pada batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang dikhabarkan oleh Allah dalam kitab mereka, kitab Taurat. Maka akhirnya tuan-tuan, dia di antara orang Yahudi yang pertama yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana majoriti orang Yahudi tuan-tuan menolak Islam, tak beriman, tidak membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tahu sifat-sifat Rasul itu disebut dalam kitab mereka. Bahkan mereka berani meminda kitab Allah. Mereka ubah ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat. Maka Allah melaknat mereka, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka kata Allah, laknat orang-orang yang mengubah ayat-ayat Allah dalam menggunakan tangan-tangan mereka. Bila mereka ubah, mereka pindah tuan-tuan, mereka berani kata hadza min indillah, ini adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi yang meminda kitab Taurat, yang meminda kitab Injil. Yang penting di antara mereka beriman. Maka ucapan suluh Nabi, Ka'ab bin Malik kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bila Nabi sampai disambut tuan-tuan, biasalah orang-orang kenamaan ke, kalau kita pergi ke mana-mana tuan-tuan, kadang-kadang orang minta kita berucap. Orang minta kita bagi ucapan ringkas, tazkirah ke apa ke, nak bagi nasihat. Maka penduduk Madinah yang sekian lama merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah lihat wajah Nabi, tak pernah mendengar suara Nabi. Nabi sampai tuan-tuan, mereka minta Nabi bagi ucapan, maka Nabi bagi ucapan ringkas. Ucapan suluh Nabi dengan Nabi menyebut ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Ufshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulu jannata rabbikum bisalamin atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sebut, wahai manusia, kata Nabi di hadapan para Ansar, wahai manusia, ya ayuhan nas ufshus salam. Ada riwayat yang lain menyebut ufshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Yang pertama yang Nabi minta. Pertama yang Nabi minta ialah sebarkan salam, budayakan salam. Salam secara khususnya lafaz tahiyah kita, lafaz ucapan salam kita secara khusus. Pada umumnya dengan makna sebarkan kedamaian. Salam dengan makna sejahtera, di antara nama Allah Subhanahu wa taala min asmaul husna assalam, dengan makna sejahtera. Budayakan hidup kita dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, sejahtera, aman. Jangan bergaduh, jangan berbalah, jangan berbunuh di antara satu sama lain. Oleh kerana Nabi memangnya tahu orang Arab secara umumnya tuan-tuan, mereka berperang, bergaduh, berbalah di antara satu sama lain. Setiap kabilah ada musuh. Nabi tahu Aus dengan Khazraj bertelingkah, bergaduh, berbalah, berperang. Puluhan tahun mereka berperang. Maka Nabi nak bina satu masyarakat baru di Madinah tuan-tuan. Maka gagasan Nabi yang pertama, ucapan suluh Nabi, Nabi kata ufshus salam, sebarkan salam. Kita hidup masyarakat kita dalam keadaan damai, aman, tenteram, sejahtera. Budayakan salam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am.
Dan budayakan juga masyarakat yang nak dibina oleh Nabi kita Muhammad SAW, masyarakat yang prihatin dengan masyarakat yang lain, prihatin dengan orang ramai. At'imu ta'am, berilah makan kata Nabi kepada orang-orang yang memerlukan makanan. Beri makan kepada orang yang memerlukan makanan. Kenapa dikhususkan beri makan? Tidak Nabi sebut beri pakaian orang yang memerlukan pakaian. Sebab pakaian yang penting selain daripada pakaian, makanan itu utama. Ada orang tak ada pakaian pun tuan-tuan, ada makan boleh hidup. Walaupun dia bertelanjang. Yang penting makanan. Tanpa makanan tak boleh hidup. Hidup kan? Mesti dia berhajat kepada manusia, berhajat kepada makan. Maka Nabi kata wa'at'imu ta'am, beri makan kepada orang yang memerlukan makanan. Yang makna kamu kena prihatin, kamu kena peka dengan masyarakat. Kalau di sana ada orang yang susah, kamu kena bantu. Ada orang miskin, kamu kena tolong. Orang yang memerlukan bantuan, kamu beri bantuan. Orang yang memerlukan pertolongan, kamu tolong mereka. Ini yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Malaysia ni tuan-tuan mungkin tak pernah tengoklah orang yang susah, dhaif. Mungkin ada sebahagian mungkin di kampung-kampung pedalaman. Tapi di tempat-tempat yang lain tuan-tuan, saudara-saudara kita seakidah dengan kita. Di tempat yang lain, di Kemboja keumpamanya. Saya baru-baru ni alhamdulillah masa Aidil Adha baru ni. Alhamdulillah bersama-sama dengan Yayasan Amal tuan-tuan kami pergi ke wilayah Assam India melaksanakan misi korban dan kemanusiaan. 4 Oktober bertolak pergi tuan-tuan, 4 Oktober balik 11 Oktober baru ni, minggu lepas. 8 hari berada di wilayah Assam India. Bahkan sebelum kami sampai tu India, kita pun semua sedia maklum tuan-tuan, dia dilanda banjir besar. Masuk wilayah Assam tu kena banjir. Maka di sana tuan-tuan ada 500 keluarga Islam. Daripada 600 ke 500 keluarga Islam tuan-tuan yang hilang tempat tinggal. Rumah mereka dah lah susah. Rumah dibina daripada tanah, dinding dengan buluh itu ataupun batang-batang jut tuan-tuan. Bila banjir besar tuan-tuan, tinggi air naik tuan-tuan, ada rumah yang hanyut, musnah. Lebih daripada 500 keluarga yang terpaksa tinggal dalam khemah sementara. Yang diambil tanggungjawab oleh Jamaat Islami India tuan-tuan, walaupun khemah dengan plastik biru je, dijadikan sebagai atap tutup, duduk dalam khemah-khemah tuan-tuan. Sedih kita tengok. Ada anak-anak, kanak-kanak yang tidak berpakaian, telanjang bulat gitu tuan. Masak nasi pun di luar dengan dapur kayu begitu. 500 keluarga. Alhamdulillah kita sempat buat kita buat ibadah korban, semangat-semangat masyarakat orang Islam di Malaysia ni. Kita korban sebahagian daripada lembu yang kita bawa tuan-tuan kan, 40 ekor lebih kita buat situ. Dan ada tempat yang kami pergi agak susah. Dan ada tempat yang tak boleh masuk. Kerana keselamatan. Satu kawasan tuan-tuan yang di sana ada pok bodoh. Bukan bodoh kita ni, ada pok juga rupanya, pok bodoh. Ini ekstremis pelampau Hindu yang telah serang perkampungan Islam, bahkan lebih dari 200 yang terbunuh. Masih kita nampak dengan jelas kesan tembakan di masjid kampung tu. Susah. Kita masuk pun sehari je. Tak dibenarkan. Bahkan masa korban baru ni pun kita turun taklah dengan kita pakai vest misi korban pun tidak. Sebab India ni tuan-tuan